Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Kita teruskan lagi perbincangan kita berkenaan pembangunan mapan dalam Islam. Dan kita telah bincangkan dulu bahawa dalam pembangunan mapan tu kurang ada 3 juzuk yang amat penting yang perlu dijalankan serentak, iaitu ekonomi, sosial dan alam sekitar. 3 perkara ni. Jadi berkenaan dengan ekonomi kita dah bincang, sekarang kita bincang pada sosial, dan dalam pembangunan sosial tu ada 13 juzuk semuanya, dan kita akan tumpukan kepada sedekah dan infak. Sedekah dan infak. Jadi sedekah dan infak ini sebenarnya amat penting. Dalam satu hadis sahih riwayat Baihaqi dan Tabrani, Rasulullah bersabda, maksudnya lebih kurang bersegeralah bersedekah. Bersegeralah bersedekah sebab bencana tidak pernah mendahului sedekah. Belilah semua kesusahanmu dengan sedekah. Ubatilah penyakitmu dengan sedekah. Sedekah itu suatu yang ajaib. Sedekah menolak 70 macam balak dan bencana. Dan yang paling kecil ialah penyakit kusta dan sopak. Begitu besar kekuatan sedekah ini, bukan saja boleh mengelakkan bencana, tetapi juga penyakit, keruntuhan, macam-macam. Jadi tak mungkin bencana datang mendahului sedekah. Jadi sedekahlah sebanyak yang mungkinlah, yang setakat kita mampu, sebab dia juga membukakan pintu rezeki pada kita. Ada satu cerita berkenaan dengan sebuah kerajaan. Kerajaan tak jauh pada kita, iaitu kerajaan Phnom. Kalau dalam catatan Cina namanya Funan, kerajaan Funan, yang telah wujud pada tahun 50 Masihi lagi. Pada tahun 50 Masihi. Ini sebelum Islam lagi ni, sebelum kerajaan Islam kita sekarang ni lah. Dan dia mungkin seawal kurun keempat sebelum Masehi lagi dah ada, berdasarkan catatan-catatan arkeologi, lebih kurang itulah sebelum Masehi lagi dah wujud. Jadi kerajaan ini sangat maju pada masa itu, dan kawasannya meliputi Kamboja sekarang, bahagian selatan Vietnam, sebahagian dari Siam hingga ke utara semenanjung Tanah Melayu. Dan bahasa dia amat hampir dengan bahasa kita, dengan bahasa Melayu kita sekarang. Dan tengok adat-adat dia, muka-muka orangnya pun sangat hampir dengan kita. Jadi dia ada banyak dinasti lah yang silih berganti, tapi yang paling terkenal tu Angkor lah. Dinasti Angkor, kerana kewujudan Angkor Wat. Jadi siapa yang pergi ke kawasan Angkor Wat tu memang hebat. Pembangunannya sangat hebat pada waktu itu. Dan kerajaan Angkor ini diasaskan oleh Jayawarman, nama Jayawarman II, yang memerintah daripada tahun 802 hingga tahun 835. Dan dia ni dibesarkan di Istana Sailendra di Pulau Jawa. So itu maka dia banyak sangat persamaan dengan kita. Siapa yang pergi sana tahulah, tengok adat-adat dia, adat-adat dia, upacara kahwin dia semua sangat hampir dengan kita. Tapi pada tahun 1431 dia runtuh. Runtuh disebabkan bencana yang datang berupa serangan malaria dan serangan juga daripada Siam lah. Jadi dia mula sebenarnya dengan masalah ekonomi, sebab maksud dia terpaksa bersaing dengan Melaka dan Mojopahit dari segi bisnes. Jadi dia dah tak berapa bagus bisnes dia, dan dia tak dapat maintain, tak dapat menyelenggarakan sistem perparitan dia lah. Ini menyebabkan malaria membiak dan telah menyerang kerajaan tersebut dengan hebatnya lah. Dan pada waktu itulah tentera Siam pula datang, dia tak melawan. Tentera Siam pun bila tengok ada wabak, mereka tu keluar. Keluar tinggalkan tempat tu. Jadi akhirnya kerajaan Angkor ni habis, tak ada. Sampai sekarang ketika kita pergi tempat tu, bangunan-bangunan ada, tapi tak ada orang duduk kat kawasan tu. Jadi orang pelancong lah datang, tengok sana, tengok sini 2 hari tak habis. Kalau nak melancong kawasan tak habis. Punya hebat besarnya bandar ni, tapi tak ada orang sekarang ni. Bangunannya memang hebat-hebat, luar biasa. Tapi hancur. Jadi kalau bersedekah, benda tak mungkin berlaku lah. Kalau bersedekah, kita alhamdulillah baru di masa wabak tu ramai orang bersedekah. Alhamdulillah kita selamat. Jadi sebenarnya sedekah ni di samping dah boleh menyelamatkan kita, menyelamatkan negara, menyelamatkan bandar,
dia juga pembuka pintu rezeki. Dalam satu hadis sahih, Rasulullah bersabda, ini riwayat Bukhari, ya, tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melalui subuhnya kecuali akan turun dua malaikat kepadanya, lalu salah satunya berdoa, ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berdoa, ya Allah, berikanlah kehancuran, kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya. Ya. Jadi sebaik-baiknya waktu subuh tu sedekahlah. Kan sekarang ni boleh pakai transfer saja kan, ataupun simpan dulu dalam satu tempat, bila dah terang hari kita sedekahkanlah kan kepada orang, kepada organisasi yang menguruskan orang-orang miskin ini, orang susah ini, ya. Jadi ini boleh menyelamatkan kita, bahkan menyelamatkan negara, menyelamatkan kita daripada penyakit dan juga daripada bala bencana, ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.